Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, sekarang adalah waktu bahasa Melayu. Waktu bahasa Melayu. Okey, hari ini hari Khamis. Bermula pukul 8 hingga pukul 9 pagi adalah waktu bahasa Melayu bersama Cikgu Yana bagi kelas 5 Hanafi. Okey, hari ni kita nak pergi pula pada tajuk baru iaitu buka modul bahasa Melayu awak dulu. Okey, buka muka surat 9. Muka surat 9. Okey, hari ni kita nak belajar tentang penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan. Okey, sebelum tu jangan lupa tulis tarikh hari ni ialah berapa bulan? 23 hari bulan 9 tahun 2021. Okey, hari ni kita nak belajar tentang penjodoh bilangan. Okey, apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan tu ialah digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Okey, penjodoh bilangan tu digunakan untuk apa? Untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Okey, di sini ada nota tentang penjodoh bilangan iaitu di mana terdapat penjodoh bilangan contohnya dan juga penggunaan terhadap penjodoh bilangan. Okey, cikgu akan bacakan contoh-contoh penjodoh bilangan. Kemudian nanti awak baca sendiri dia punya contoh untuk penggunaan dia. Okey, ini hanya nota untuk awak rujuk untuk buat modul-modul seterusnya. Okey, yang pertama kita ada baris. Yang kedua kita ada batang. Yang ketiga kita ada biji. Keempat cucuk. Yang kelima kita ada das. Yang keenam kita ada ekor. Yang ketujuh kita ada gugus. Yang ke-8 kita ada ikat. Yang ke-9 kita ada jambak. Yang ke-10 kita ada keping. Yang ke-11 ada ketul. Yang ke-12 ada laras. Yang ke-13 ada lembar. Yang ke-14 ada pasang. Yang ke-15 ada sikat. Yang ke-16 ada ulas. Dan ke-17 ada utas. Ini antara 17 penjodoh bilangan yang diberikan. Okey, dalam muka surat 9 ni cikgu dah bagi nota siap-siap untuk awak. Okey, boleh baca. Okey, seterusnya cikgu akan bagikan contoh apa itu penjodoh bilangan yang lebih terang supaya awak faham. Okey, dekat sini kita tengok. Dia cakap penjodoh bilangan. Okey, baca nota di bawah sebelum menjawab soalan. Okey, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Contoh. Contoh. Okey, penjodoh bilangan biji. Okey, penjodoh bilangan biji ni kita gunakan untuk benda kecil, bulat, seakan-akan bulat. Contoh dia cawan, bola, gelas, labu dan apple. Contohnya sebiji labu, sebiji apple, lagi sebiji apa? Sebiji pisang, sebiji cawan. Okey, itu adalah penjodoh bilangan bagi biji. Okey, kita ada juga ikat, penjodoh bilangan ikat yang mana contohnya ialah benda yang diikat. Benda yang diikat. Contoh tengok sayur ni. Sayur ni diikat jadinya seikat sayur. Boleh jadi seikat lidi dan seikat papan. Apa-apa saja yang diikat, kita gunakan penjodoh bilangannya sebagai ikat. Contoh awak ikat pensel awak, pensel warna awak. Dia boleh jadi seikat pensel warna. Okey, kita tengok pula yang ketiga contoh diberi. Gulung. Gulung. Okey, benda yang panjang dan bergulung. Contoh dia adalah filem, kertas dan tikar. Okey, biasa kita dengar tolong ambil segulung tikar. Maknanya benda tu adalah
digulung. Apa-apa saja yang digulung, kita panggil dia segulung. Ataupun penjodoh bilangan dia adalah gulung. Okey, yang keempat adalah pasang. Pasang, maksud pasang ni adalah benda yang berpasangan. Contoh dia tangan. Tangan awak ada sepasang kan? Ada dua belah, kiri dan kanan. Itu dipanggil pasang. Apa-apa yang ada dua ataupun dikatakan sepasang, kita panggil penjodoh bilangannya ialah pasang. Contoh kasut, sepasang kasut. Okey, pengantin, sepasang pengantin. Yang mana ada lelaki dan perempuan melengkapi. Okey, kemudian kita pergi pula kepada buah. Buah. Okey, apa itu penjodoh bilangan bagi buah? Benda besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Contoh dia, sebuah kereta, sebuah rumah, sebuah buku, sebuah mesin dan sebuah taman. Okey, ini adalah 5 yang diberi. Kemudian kita pergi pula kepada contoh di bawah ini. Masih sama, ada yang sama. Macam biji ni sama ke atas. Okey, tengok pula yang gugus. Gugus merupakan penjodoh bilangan bagi sesuatu yang berentetan ataupun dalam kuantiti yang banyak pada satu benda. Contohnya, segugus anggur. Yang kedua adalah segugus kunci. Yang ketiga ni kita tengok. Buku. Penjodoh bilangan dia adalah buku. Merujuk kepada sesuatu ataupun seketul. Contoh, sebuku sabun. Sebuku roti. Sebuku roti yang macam ni yang tak dipotong lagi. Dan ini bergulung ni sebuku benang. Ini adalah contoh-contoh bagi penjodoh bilangan biji pula. Yang pertama, sebiji apple. Yang kedua, sebiji pinggan dan sebiji cawan. Yang ketiga, sebiji kek. Dan keempatlah sebiji bola. Okey, ini adalah penjodoh bilangan yang kita dapat lihat dekat sini. Yang diberikan contoh-contoh. Faham tak? Okey, penjodoh bilangan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan bilangan melalui benda, bentuk dan saiz. Terhadap sesuatu benda. Contoh tumbuhan, haiwan dan manusia. Okey, itu adalah penerangan tentang penjodoh bilangan. Okey, sekarang kita nak pergi pula kepada modul lawak muka surat 10. Okey, muka surat 10, dia punya arahan ialah tandakan right pada padanan benda dan penjodoh bilangan yang betul. Contoh rumah. Betul tak sebuah rumah? Kalau betul, tandakan right. Yang kedua, murid. Sekumpulan murid. Betul tak? Kalau betul, tanda right. Kalau tak, biarkan kosong. Kalau nombor 3, baju. Sehelai baju. Betul? Okey, betul. Tandakan right. Begitu juga dengan nombor 4 sehinggalah nombor 16. Okey, kalau tak tahu macam mana nak buat, boleh rujuk muka surat 10. Muka surat 10 dekat nota tu tengok ada tak sama padanan antara benda dan penjodoh bilangan. Okey. Itu adalah tugasan bagi muka surat 10 dan kita pergi pula kepada muka surat 11. Okey, ini adalah penjodoh bilangan juga. Okey. Arahan dia ialah berikan contoh kepada penjodoh bilangan di bawah. Berikan contoh kepada penjodoh bilangan di bawah. Contoh yang pertama ni. Penjodoh bilangan dia ialah batang. Batang. Okey, awak dikenakan untuk tulis semula batang kat bawah ni. B-A-T-A-N-G, tang. Batang. Okey, yang pertama contoh kat sini apalah? Sebatang pen. Tulis pen. P-E-N. Pen. Okey, yang kedua. Cikgu bagi contoh. Sebatang pokok. Tulis P-O-K-O-K. Pokok. Okey, lepas tu apa lagi ni? Sebatang apa ni? Sebatang berus. Sebatang pensel. Dan lagi dua ni. Awak kena cari sendiri apa lagi penjodoh bilangan yang digunakan yang menggunakan batang. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini tugasan awak. Yang pertama boleh baca nota yang diberikan pada muka surat 9. Kemudian tengok contoh-contoh penjodoh bilangan dan benda yang berkaitan dengan penjodoh bilangan tu. Okey, kemudian muka surat 10 tandakan right pada
penjodoh dan bilangan dan benda yang bersesuaian. Dan yang terakhir ialah muka surat 11. Berikan contoh kepada penjodoh bilangan di bawah. Okey, kalau terdapat sebarang masalah, boleh terus tanya cikgu ataupun tak faham, boleh tanya cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.